Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Ilahi dengan limpah dan kurnianya dapat sama-sama kita hidup di atas muka bumi ini masih bernafas dengan nikmat Islam dan iman. Jadi tanpa buang masa, saya Muhammad Fakhrul Naim bin Nur Azizul, Akhlak dan Tasawuf Grup 4, nombor metrik I182030202. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan tajuk akhlak dan tasawuf, iaitu akhlak mengingati mati dan tokoh tasawuf Daud At-Tai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya akan teruskan dengan tajuk yang pertama, iaitu mengingati mati. Saya akan pergi kepada tajuk sub tajuk yang pertama, iaitu hikmah mengingati mati, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam Islam, tuan-tuan dan puan-puan, adalah sunat untuk kita mengingati mati, menziarahi orang sakit dan juga terlibat dengan aktiviti-aktiviti pengurusan jenazah. Kerana apa? Dengan kita terlibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti pengurusan jenazah seperti talqin, mandi, solat jenazah dan sebagainya, dengan cara itu kita akan sedikit kita akan mengingati mati dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, justru itu kita juga boleh bersedia untuk menghadapi Rabbul Jalil. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan pergi kepada tajuk yang kedua, iaitu kelebihan mengingati mati. Rasulullah SAW menyuruh umatnya supaya banyak mengingati mati. Kerana apabila kita mengingati mati dan renungkan tentang konsepnya, ia adalah satu yang sangat besar. Kerana ia sangat memberi keinsafan kepada kita. Kerana apa? Kerana dunia ini adalah nikmat dan hidup yang sementara, dan akhirat, tuan-tuan dan puan-puan, adalah hidup yang kekal abadi. Yang pertama, kelebihan mengingati mati ialah setiap kali kita bernafas, menarik nafas, selalu mengingati Allah serta merenungi kebesarannya dan bersyukur atas semua kenikmatan Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala maksudnya iaitu orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah, dengan zikrullah itu tenang tenteramlah hati manusia. Surah Ar-Ra'd, surah ke-13 ayat ke-28. Nabi SAW bersabda, maksudnya ada 4 perkara yang siapa pun diberinya, maka sungguh dia telah diberi kebaikan di dunia dan akhirat. Iaitu yang pertama ialah lisan yang selalu berzikir. Yang kedua, hati yang selalu bersyukur. Yang ketiga, badan yang sabar dengan ujian. Dan isteri yang tidak mengkhianati kerana takut kepada dirinya dan tidak pada hartanya. Riwayat At-Tabrani dari Ibnu Abbas, kita sebagai manusia yang dikurniakan oleh Allah nyawa, iman Islam kita, ada 4 perkara yang hampir kita, apabila kita mengingatinya pada setiap masa, kita akan merasa kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan selalu berasa syukur. Contohnya, kita merenung situasi orang yang buta. Siapakah yang telah memandunya ke arah ke jalan itu, sedangkan ia adalah orang yang buta? Siapa yang bagi langkah untuk dia pulang ke rumah? Contoh lain lagi, gunung-gunung yang tinggi yang ingin mencapai langit. Siapa yang menciptakan gunung-gunung yang hampir pada mencapai langit, tuan-tuan dan puan-puan? Jadi dengan perkara itu kita akan sedikit menginsafi dan mengingatkan diri kita kepada Allah atas kebesarannya, atas ciptaannya. Itu adalah sedikit-sedikit kelebihan mengingati mati. Contoh lain lagi adalah proses kejadian manusia di dalam rahim ibu. Siapa yang menjaga dia, siapa yang bagi dia nyawa, bagi dia makan. Bagi contoh lain yang dapat kita perhatikan sebagai bukti betapa ajaibnya dan agungnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala bagi siapa yang mahu membuka mata dan minda dan pintu hati sekiranya kita tak dapat melihatnya. Seterusnya, kelebihan mengingati mati yang kedua ialah kita sentiasa menjadikan setiap perbuatan kita, perkataan kita, tindakan kita berlandaskan hukum syarak yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, kita berusaha untuk melakukan dan tingkah laku yang termasuk dalam kategori haram dan makruh, malah mengingatkan amalan ibadah wajib dan sunnah yang punya nilai ibadah dan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah kita segera bertaubat
Segera bertaubat dengan mengucapkan istighfar, astaghfirullahalazim ketika melakukan kesalahan. Tidak kira sama ada kesalahan itu adalah kesalahan kecil, maka apabila kita mengucapkan astaghfirullahalazim, dosa kecil akan hilang di dalam hati kita. Apabila dosa itu berkait dengan manusia, maka kita sebagai manusia haruslah segera memohon kemaafan dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhlasnya. Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud, sebaik-baik umatku adalah mereka yang ketika melakukan kesalahan memohon keampunan, ketika berbuat baik gembira, dan ketika musafir meringkaskan solat dan membuka puasa. Riwayat At-Tabrani. Jadi tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang keempat kelebihan mengingati mati ialah kita juga aktif dalam melakukan perkara yang memberi nilai pelaburan untuk masa akan datang, seperti membina institusi pengajian. Apa yang ingin dikatakan di sini tuan-tuan dan puan? Apabila kita sentiasa mengingati mati, apabila kita akan sentiasa, adakah kita esok kita akan hidup, adakah hayat kita sampai malam ini saja, maka dengan berfikiran sebegitu kita akan lebih bersedia dengan persediaan-persediaan yang akan datang. Contohnya kita akan bersedia dengan mencari saham-saham akhirat. Kerana apa? Kerana akhirat adalah tempat yang selamanya hidup di sana. Dunia adalah tempat persinggahan tuan-tuan dan puan. Dengan itu juga para penganggur dan fakir miskin serta mencipta karya intelektual yang boleh menerima oleh generasi masa depan dan akan datang. Yang kelima, yang terakhir kelebihan kita mengingati mati tuan-tuan adalah kita aktif. Apabila kita mengingati mati, kita tidak akan sesekali berbuat jahat dan kesalahan kepada Allah. Selain itu juga kita aktif berjuang dan menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kunci-kunci. Seterusnya tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita sudah bincangkan tentang hikmah mengingati mati. Kita sudah bincangkan tentang beberapa kelebihan yang mengingati mati, supaya kita sentiasa cakna dan bersyukur di atas nikmat Allah SWT. Buka mata, celik minda, apakah sebenarnya apa yang kita perlukan di dalam kehidupan. Jadi kita akan teruskan dengan cara untuk kita mengingati mati. Ada terdapat banyak cara yang kita boleh guna untuk mengingati mati. Antaranya yang pertama disebut di dalam artikel ataupun tesis ini. Yang pertama, kita berusaha sekuat tenang. Kita berusaha sekuat tenang untuk mengingati kematian yang menimpa orang lain. Contohnya kematian yang menimpa saudara, kematian yang mendahului, kematian yang datang dulu daripada kita. Misalnya saat kita berjalan, kemudian kita berjalan di samping ataupun ramai-ramai dalam keadaan itu, tiba-tiba ada seorang yang meninggal dunia. Pada saat itulah kita ingat bahawa alhamdulillah, astagfirullah, ajal dia dah sampai. Dengan cara itu kita melihat kematian orang lain, orang yang dahulu kepada kita dengan cara itu kita juga mengingatkan kematian. Seterusnya ialah, yang kedua ialah setelah kita mengingat kepada kematian itu, cuba kita cuba kita sama-sama kita bayangkan betapa sepi dan sunyinya bahawa di alam barzah tiada siapa yang akan menemani kita. Tiada siapa yang bersama dengan kita, hanya amalan kita sahaja. Di alam barzah itu tidak akan ada yang menemani kita di hari-hari yang dilalui. Suami kita, isteri kita yang paling cinta ataupun tidak ada sanggup, tak ada pun yang sanggup masuk, mati sekali kita duduk dalam satu liang lahat. Kerana apa? Kerana kubur itu memang tempat dia seorang-seorang. Tak ada apa yang melainkan kain kafan yang dapat bersama dengan kita. Masa itu tuan-tuan dan puan, harta kita, wang ringgit kita, semua adik-beradik kita akan tertinggal belakang. Yang bersama kita adalah amalan-amalan yang kita kerjakan di atas muka bumi semasa kita hidup. Diceritakan daripada Abu Bakar Al-Ismaili dengan sanadnya dari Uthman bin Affan bahawa apabila mendengar cerita neraka, ia tidak menangis. Bila terdengar cerita kiamat, ia tidak menangis. Namun apabila ia mendengar cerita kubur, ia menangis. Sahabat bertanya, "Mengapa demikian wahai Amirul Mukminin?" Tanya seorang kepada beliau. Uthman menjawab, "Apabila aku berada di neraka, aku tinggal orang lain, bersama dengan orang lain. Apabila aku berada di hari kiamat, aku tinggal bersama orang lain. Jadi apabila aku berada di alam kubur, aku hanya seorang diri." Syekh Muhammad Abu Bakar Al-Usfuri Al-Mawdu' Al-Usfuriyah. Yang ketiga, cara kita mengingati mati ialah termasuk
hal yang dianjurkan dalam upaya kita mengingat mati adalah berziarah ke kubur. Dengan cara kita berziarah ke kubur, kita juga akan mengingati bahawa itu adalah tempat terakhir kita. Yang disunahkan dan sangat disyurkan oleh Rasulullah SAW, iaitu sentiasa menziarahi kubur. Dengan cara menziarahi kubur, kita juga mengambil pengajaran dan hikmah tentang alam kubur dan apa yang terjadi di dalamnya, serta kehidupan yang akan kita tempuhi usia daripada alam kubur dan akan datang. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW berpesan, "Aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, namun sekarang berziarahlah, sebab ia mengingatkan kehidupan akhirat dan menjauhi kemewahan dunia." Hadis Muslim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, setelah itu, setelah selesai dengan cara mengingati mati, kita akan masuk juga dengan tokoh tasawuf, iaitu Daud At-Tai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai manusia yang hidup hanya sementara di atas muka bumi ini adalah sentiasa mengingati mati, kerana mati kita tidak tahu datang pada waktu bila. Mungkin saya akan mati pada malam ini, mungkin tuan-tuan dan puan-puan yang melihat ini akan esok meninggal. Kita tak tahu tuan-tuan dan puan-puan. Mati, jodoh adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama-sama kita menginsafi dalam kita melakukan kesalahan, supaya kita tidak sangat melakukan dan banyak melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengamalkan pahala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita akan masuk kepada tajuk yang kedua, iaitu bab yang kedua tentang tokoh wali Allah Daud At-Tai, tokoh tasawuf. Tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama sekali kita akan pergi kepada biografi Daud At-Tai sendiri. Nama sebenar Daud At-Tai ialah Abu Sulaiman Daud Nushair bin At-Tai. Ia adalah berasal daripada Kufah. Beliau adalah seorang yang termasyhur dari segi kepandaiannya. Dia juga, Daud At-Tai ni tuan-tuan dan puan-puan, pernah menjadi murid Abu Hanifah. Dan setelah diperkenalkan dengan jalan sufi oleh Habib Ar-Ra'i, dia membuang semua buku-buku yang dimilikinya ke sungai Euphrat. Ia meninggal dunia, Daud At-Tai ini tuan-tuan dan puan-puan, meninggal dunia antara tahun 160 dan 165 Hijrah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan masuk kepada bab ataupun subtajuk yang kedua tentang perwatakan peribadi Daud At-Tai. Daud At-Tai ini yang direkodkan di dalam kitab, ia adalah seorang wali Allah yang tidak mau sikit pun kehidupannya dilalaikan oleh benda-benda dunia. Walaupun ia hanya mengangkat sebuah kendi. Dalam perbuatan muqarrabin, orang yang hatinya selalu dekat dengan mengingati Allah di bawah para nabi dan di atas orang yang soleh, di mana kebaikan orang soleh ini masih bisa dianggap sebagai suatu kejahatan bagi orang muqarrabin. Tuan-tuan dan puan-puan, masya-Allah. Kita di tahap yang mana? Tanya, tepuk dada, tanya sendiri. Daud At-Tai ini pernah direkodkan di dalam kitab dan juga artikel-artikel. Dia menghabiskan wang 20 dinar sahaja selama 20 tahun. Masya Allah. Punyalah tak mau hidupnya melalaikan oleh dunia. Selama 20 tahun, 20 dinar saja sampai ke wafatnya. Wang tersebut berasal daripada apa? Daripada hasil warisan dia. Sehingga selama itu, dia ni tak lagi disibukkan dengan mencari rezeki lagi. Dan beliau, Daud At-Tai, wali Allah ini, dan tidak menikah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang seterusnya kita akan menyusul kepada pendidikan yang diambil oleh Daud At-Tai ini. Daud At-Tai ini pendidikan dia, saya tidak menyumpai tentang secara terperinci, namun apa yang direkodkan dan dikhabarkan bahawa beliau pernah berguru dengan Abu Hanifah selama 20 tahun. Sumbangan dan karya Daud At-Tai ini ialah Daud At-Tai pernah memberikan pelajaran Khalifah Harun Ar-Rasyid dan Yusuf, di mana beliau mampu untuk membuat Harun menangis terkedu ketika bersamanya. Itu adalah sedikit sebanyak tentang Daud At-Tai. Jadi apa yang boleh kita ambil bahawa daripada kisah mengingati mati dan Daud At-Tai, sama-samalah kita menginsafi diri dengan benda-benda yang menginsafkan, tidak melalaikan. Ingat bahawa dunia adalah hidup yang sementara. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.